Masuk minggu kedua Farah di rumah, Liza, teman rapatnya semasa menuntut di United Kingdom, menelefon untuk bertanya khabar. Mereka berdua pun menceritakan hal masing-masing. Liza merancang untuk menyambung master, manakala Farah sudah malas mahu belajar. Dia mahu bekerja dan mencari duit sendiri, di samping menjaga Zahin. Liza mahu mengajak Farah keluar keesokan harinya, dan Farah pun bersetuju, asalkan Liza datang ke rumahnya nanti dengan sebuah kereta BMW. Bila keesokan harinya, Farah terkejut bila melihat di depan rumahnya ada sebuah kereta mewah BMW, dan tidak menduga sama sekali yang pemandu kereta mewah itu adalah Liza. "Kereta siapa yang kau sewa ni, Liza?" Farah bertanya. "Mak aku punya." "Lah, aku gurau je semalam." "Tak apalah, lagipun mak aku bagi aku guna sekejap." Sebenarnya Liza meminta Farah untuk menemaninya pergi ke JPA untuk memohon master. Liza bersungguh mahu melanjutkan pelajaran, tapi tidak pada Farah lagi. Keutamaan dia sekarang adalah Zahin. "Buat masa sekarang ni, aku belum terfikir lagi nak sambung belajar. Tapi entahlah esok-esok. Kau pergilah dulu, aku menyusul di belakang." "Pasal Zahin ke?" "Satu amanah." Farah mengangguk. "Dari arwah Sarah?" Soal Liza lagi. Farah pun mengangguk lagi. "Aku tak sanggup nak tinggalkan si kecil tu macam tu je. Lebih-lebih lagi bila rindu pada mamanya dah terubat." "Jadi memang betul lah kau tak mahu sambung belajar lagi?" "Bukan tak mahu. Entahlah, bukan masa yang sesuai kalau kau tanya aku sekarang ni. Biarlah aku relax dulu. Bila dah selesai semuanya, mungkin aku akan fikirkan." Farah meluangkan masa sekali lagi menziarahi pusara arwah Sarah. Kebetulan Abah cuti pada hari itu, dan Abah menemaninya. Zahir tinggal di rumah bersama mak. Ketika ini Farah teringatkan amanah arwah Sarah. Ia terlalu sukar. Apakah ini suatu paksaan untuknya menerima Abang Lokman, atau juga satu paksaan untuk Abang Lokman menerimanya? Bagaimana Abang Lokman dapat menerima Farah, sedangkan kasihnya hanya untuk arwah Sarah semata-mata? Bolehkah Farah mengubah itu semua? Adakah dia pada arwah Sarah, biarpun dia mengizinkannya? Dia masih tercari-cari jawapan untuk persoalan itu. Selepas sampai di rumah, suasana begitu sunyi sekali. Tiada kedengaran keriuhan suara Zahin. Rupa-rupanya dia sedang tidur. Kemudian Farah menerima panggilan dari Abang Lokman. "Hello? Hello? Farah, Zahin mana?" Lokman bertanya. "Tidur dalam bilik mak," jawab Farah ringkas. "Macam mana dia hari ni?" "Okey, macam yang abang selalu nampak." "Dia tak menagam ke?" "Okey je Farah tengok dia. Lagipun mak kan ada." "Zahir dah makan?" "Entahlah, Farah tak pasti pula. Farah baru je balik." "Balik dari mana?" tanya Lokman penuh minta. "Farah dengan abah ke kubur Sarah tadi. Zahir dan mak tinggal di rumah." Lokman terdiam seketika. Kemudian barulah dia bersuara kembali. "Abah tak kerja hari ni?" "Katanya cuti 2 hari." "Farah tengah buat apa tu?" "Farah baru nak masuk ke bilik air, nak mandi," jawab Farah. Lokman pula tergelak. Inilah kali pertama Farah mendengar dia ketawa. Menurut emak, sejak kematian Sarah, Abang Lokman jarang hendak berbual dengan Abah dibandingkan dengan dahulu. Jauh sekali untuk mendengar tawanya. "Okeylah, pergilah mandi sebelum Zain bangun." "Abang tak balik makan tengah hari ni?" "Mana sempat. Malam ni balik tak?" "Abang balik hari Sabtu nanti." Sebenarnya Farah sudah tahu jadual Lokman, tapi sengaja bertanya untuk menarik perhatian Lokman. Untuk apa, Farah sendiri pun tidak tahu. Ucapan baik diberi sebelum menamatkan panggilan. Sejak kebelakangan ini, Abang Lokman sudah mula berubah. Dia mula memberi perhatian pada Zahin berbanding sebelum ni. Farah terselit perasaan bahagia bila melihat mereka berdua.
Dan perasaan itu bertambah mendalam sekiranya diri Farah adalah sebahagian daripada mereka. Abang Lokman mula menyesuaikan diri antara satu sama lain. Secara tidak langsung membuatkan Farah mula menerima Abang Lokman dalam rumah itu. Selepas itu, Farah menerima panggilan dari Nazim. Sejak tamat pelajaran, Farah sudah lama tidak berjumpa dengannya. Dan tiba-tiba lelaki itu menelefon. Tujuannya mahu mengajak keluar bersama pada hujung minggu nanti. Kalau boleh, Farah mahu mengelak dari berjumpa dengan Nazim. Dia tidak mahu memberi harapan pada lelaki itu. Namun Nazim berkata yang dia tidak akan paksa Farah menerimanya. Oleh itu, Farah bersetuju keluar dengan Nazim pada malam Sabtu nanti. Keluar hanya sekadar kawan saja. Dalam masa yang sama, perasaan risau mula bertandang dalam diri Farah. Dia tidak akan membuatkan Nazim kecewa di kemudian hari. Pada hari yang dijanjikan, Nazim datang ke rumah Farah dan berjumpa seketika dengan Abah, Emak, Abang Lokman dan Zahin sebelum berangkat. Farah melihat reaksi Lokman seperti lain bila dia mahu keluar dengan Nazim. Tapi Farah tidak indahkan pun. Farah dan Nazim pun bergerak keluar. Kalau ikutkan, bukan mereka berdua saja. Malah ada beberapa orang rakannya lain semasa belajar di UK turut serta pada malam perjumpaan itu. Dalam perjalanan, Farah dan Nazim berbual seketika. Bagaimana keadaan Lokman bila melihat wajah Yu yang serupa dengan arwah isteri dia? Tentu dia terkejut kan? I tak tahulah Nazim. Kami jarang berbual. Dia layak I, biasa je lah. I ni adik ipar dia. Kenapa you tanya? I kesian tengok dia. Kalau I jadi dia pun, I tak anggap you Sarah. Pernah you jumpa dengan dia sebelum Sarah meninggal dunia? Farah menggeleng. Nazim terkejut. You lupa ke? Masa arwah Sarah kahwin pun, I tak balik. Nazim menggaruk-garuk kepalanya. I kesian tengok dia Nazim. Farah tahu betapa sukanya hidup Abang Lokman setelah ketiadaan Sarah. Kasihan atau apa sebenarnya? Tiba-tiba fikiran dan perasaan Farah berlawanan sesama sendiri. Kenapa harus dikorbankan perasaan sendiri? Sekiranya apa yang Farah rasakan pertama kali bertemu dengannya dahulu adalah satu perasaan yang terbit dari naluri seorang perempuan yang memerlukan. Perasaan begini tidak pernah dirinya alami. Wajah Abang Lokman berlega-lega di matanya.